Baiklah, kita sambung perbincangan soalan dalam buku SPS bagi bab 6.0 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan, di mana standard kandungan untuk perbincangan kita pada kali ini ialah 6.2 iaitu pergerakan dan pertumbuhan manusia dan juga 6.3 sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, bagi muka surat 63 iaitu fungsi sendi dan juga otot dalam aktiviti perbincangan 6.4. Jadi semua murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 128 sehingga 129 dalam subtopik fungsi sendi dan juga otot. Jadi untuk soalan yang pertama, lengkapkan ruang di bawah tentang fungsi sendi, otot dan bahagian badan lain. Okey, ada jawapan diberikan rawan, cecair sinovial, tendon dan juga ligamen. Okey, jadi untuk A, jawapannya dekat sini ialah ligamen, mengikat tulang dengan tulang. Seterusnya B, rawan, mengurangkan geseran antara dua tulang semasa pergerakan. C pula, cecair sinovial, okey, mengisi ruang dalam sendi dan bertindak sebagai pelincir di dalam sendi dan membekalkan nutrien kepada rawan. Dan seterusnya D, kita tengok gambar ajar di sini ialah tendon, iaitu tisu penghubung yang mengikat otot kepada tulang. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan nombor 2. Pasangan otot berantagonis melibatkan satu otot mengecut manakala satu otot lagi mengendur untuk menggerakkan lengan. Pilih jawapan yang betul. Okey, untuk gambar rajah yang pertama ialah tindakan membengkokkan lengan di mana otot biceps mengecut. Okey, murid boleh gariskan untuk jawapan mengecut. Tendon menarik tulang radius ke atas. Okey, lengan dibengkokkan. Pada masa yang sama, otot triceps mengendur. So, jawapannya mengecut, radius dan juga mengendur untuk A. Seterusnya untuk 2B, tindakan meluruskan lengan. Otot triceps mengecut. Jawapannya tendon menarik tulang ulna ke bawah, lengan diluruskan. Pada masa yang sama, otot biceps pula mengendur. Jadi jawapannya mengecut, ulna dan juga mengendur. Baiklah, untuk muka surat seterusnya, muka surat 64 di bawah subtopik pola pertumbuhan manusia. Itu aktiviti perbincangan 6.5. Okey, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 130 sehingga 133. Jadi soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan manusia? Jadi jawapannya satu proses perubahan saiz, bentuk badan, berat, jumlah bilangan sel dan fungsi badan dalam manusia. Ini jawapannya. Dan soalan nombor 2 pula, tandakan betul ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan. Berikan satu sebab. Jadi ada 4 ketinggian jumlah bilangan sel, fungsi badan dan berat badan. Okey, ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan. Yang betul ialah ketinggian dan juga berat badan. Jadi dua jawapan ditandakan. Sebabnya ketinggian dan berat badan dapat diukur. Okey, sebab apa? Sebab kita dapat ukur ketinggian dengan berat badan tu kita dapat ukur. Okey, dapat tahulah maksudnya ketinggian tu ada perbezaan, berat pun ada perbezaan, so kita dapat tahu. Okey, seterusnya soalan nombor 3, kaji rajah lengkungan pertumbuhan manusia di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. Okey, dia ada jawapannya dewasa, remaja, tua, bayi dan kanak-kanak. Sebenarnya dibagi dekat kita satu graf macam ni, diminta kita untuk labelkan. Jadi senang saja, bermula daripada bayi dan berakhir dengan tua lah kan. So yang pertama jawapannya ialah bayi untuk P, Q pula ialah kanak-kanak zamannya. Seterusnya kepada R ialah golongan remaja dan S bahagian dewasa dan T adalah tua. Okey, ini dia punya soal. Saya dah bagi jawapan dah dekat awak sebelum saya baca soalan lagi sebenarnya sebab dia dah bagi jawapan kat sini kan. Okey, seterusnya yang B pula, berdasarkan graf yang diberi nyatakan kadar pertumbuhan manusia bagi peringkat-peringkat yang berbeza. Okey, so dia ada jawapan kat sini, pertumbuhan negatif, pertumbuhan perlahan, pertumbuhan minimum, pertumbuhan pesat. Jadi kita sebagai murid kena faham dan tahulah, okay, daripada bayi sehingga tua, yang mana pesat, yang mana perlahan, yang mana minimum, okay, dan juga yang mana negatif.
Okey, P pada waktu pada waktu bayi, P pertumbuhannya pesat di sini pesat. Q pula ialah zaman kanak-kanak, pertumbuhannya agak perlahan. So R pula zaman remaja di mana pertumbuhan pesat kembali. S pertumbuhan minimum di mana di situ ialah dewasa, dan T pertumbuhan negatif di mana dalam kalangan warga tua lah. Okey. Ni dia punya graf untuk pertumbuhan manusia, kadar pertumbuhan manusia. Seterusnya C, pada pendapat anda, mengapakah ketinggian badan berkurang pada peringkat tua 65 tahun dan ke atas? Okey, jawapannya tisu badan merosot dengan lebih cepat berbanding dengan pembentukan tisu baru. Jadi bila tisu tu dah merosot, so secara automatiknya kita punya pertumbuhan tu menjadi negatif. Ketinggiannya semakin lama semakin berkurang. Okey. Okey, jadi muka surat seterusnya, muka surat 65, pola pertumbuhan manusia. Untuk soalan nombor 4, rajah di bawah menunjukkan lengkungan pertumbuhan manusia bagi lelaki dan juga perempuan. Ada gambar rajah di sini. Berdasarkan graf di atas, bandingkan kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan. Pilih jawapan yang betul. Okey, ada kat sini dia boleh dah bagi. Kita cuma tanda saja jawapannya. Bulatkanlah jawapan yang betul. Antara umur 0 hingga 4 tahun. So, kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan sama. Okey, seterusnya 4 hingga 12 tahun. Kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan. Lelaki lebih pesat. Umur 13 hingga 15 tahun. Perempuan pula lebih pesat. Dan seterusnya 16 hingga 20 tahun, lelaki pula lebih pesat. Okey, jadi sama, lelaki lebih pesat, perempuan lebih pesat dan lelaki lebih pesat. Itu jawapan dia lah. Dan B, pada pendapat anda, mengapakah lelaki lebih tinggi berbanding perempuan pada peringkat dewasa 20 tahun dan ke atas? Okey, tempoh pertumbuhan lelaki adalah lebih panjang berbanding perempuan. So, jawapannya itulah dia. Tempoh dia, lelaki ni lebih panjang. Okey, seterusnya terangkan mengapakah kadar pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan lelaki pada umur antara 13 sehingga 15 tahun. Okey, di jawapan perempuan mencapai akil balik lebih awal daripada lelaki. Okey, itulah dia. Okey, baiklah, untuk muka surat 66 di bawah subtopik sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 133 hingga 136. Dia minta kita untuk jalankan kajian lapangan di sekitar kawasan sekolah ke tempat kediaman ataupun taman perumahan lah kita, dan lengkapkan aktiviti 1 dan 2. Okey, jadi yang pertama, kelaskan tumbuhan yang diberi berdasarkan cara sokongannya. Dibagi sejumlah jenis pokok kat sini, jadi kita masukkan mengikut kelas yang tersendirilah yang telah diberikan jadual kat sini, iaitu tisu berkayu, tumbuhan berkayu, tekanan segar tumbuhan tidak berkayu, dan juga daya apungan. Jadi jawapannya di sini ialah pokok getah, pokok bunga raya, pokok bakau dan pokok cili dikategorikan sebagai tisu berkayu. Seterusnya sawi, pokok keembung, pokok betik, bayam dan juga pokok kelapa. Tekanan segar tumbuhan tidak berkayu. Okey. Seterusnya daya apungan, kiambang, teratai dan juga hydrilla. Okey. Dan soalan nombor 2, namakan struktur khas yang memberi sokongan tambahan kepada tumbuhan di bawah. Diberi batang, sulur paut, ruang udara, akar jangkang, akar cengkam, duri, akar baring dan juga akar songkor. Jadi, murid-murid masukkan saja dalam jawapan sini. Tumbuhan berkayu ada duri, contoh ros dengan rotan. Seterusnya yang B, pokok meranti dan pokok durian ada akar banir. Dan seterusnya pokok bakau. Okey. Dan tengok D pula, timun dan juga peria, jawapannya sulur paut. Untuk E, pokok ara dan jagung ada akar sokong. Okey, F, orkid dan juga pokok deduit ada akar cengkam. Dan G, hydrilla dan juga ni ada gambar rajah batang teratai yang ada ruang ni, lompang-lompang ni kan, ruang udara kat sini. Jadi ni batang berongga. Dan yang ketiga pula, rajah di bawah menunjukkan kerata rentas batang sepohon pokok. Teruskan penulisan angka dalam rajah di bawah dan tuliskan usia tumbuhan berkayu berdasarkan bilangan gelang
pertumbuhannya. Jadi seperti mana yang kita tahu, satu gelang ini mewakili 1 tahun. Jadi dia dah telah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada bakinya 7, 8, 9, 10, 11. Jadi usia pokok ini 11 tahun secara keseluruhannya.